Okey, kembali lagi dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 2. Dalam bab 2 aplikasi teknologi, cikgu akan menerangkan tajuk reka bentuk sistem aquaponik. Okey. Aquaponik cikgu dah terang maksudnya dia terdiri pada bahagian hidroponik dan aquaculture. Hidroponik ni maksudnya kita tanam pokok, aquaculture kita ternak ikan. Okey, jadi kita gabung dalam masa serentak. Okey, jadi kita boleh buatlah beberapa jenis ataupun model hidroponik yang dianggap digunakan dalam reka bentuk sistem aquaponik. Kita tengok yang pertama, model yang pertama iaitu sistem raft. Sistem raft ni adalah dikenali sebagai rakit. Okey, kalau kamu tengok gambar dekat sebelah tu, okey, cikgu perbesarkan. Okey, gambar dekat sebelah ni, pokok tadi kita tanam di atas permukaan air. Okey, dan akar dia terus masuk di dalam air, dia terendam di dalam air yang ada ikan tadilah. Okey, ni cara dia. Okey, jadi kita tengok. Okey, jadi kita tengok dia kata kat sini, tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar tanaman terendam di dalam air. Kemudian dengan menggunakan media tanaman yang digantikan tanah tadi, iaitu styrofoam, span ataupun bahan-bahan yang sesuai lah dalam pasu tu. Okey, kemudian kelebihannya sistem raft ni, akar tumbuhan dah dia duduk terendam di dalam air tu, jadi dia boleh menyerap nutrien. Nutrien ni makanan lah ataupun baja organik daripada ikan tadi tu secara langsung. Maksudnya tak ada halangan lah, dia serap sentiasa sepanjang masa. Okey, jadi bila dia sedia duk serap, jadi tumbuhan tumbuh lebih cepat lah. Pokok tadi akan cepat membesar berbanding dengan sistem yang lain. Okey, pokok dia lebih cepat membesar. Jadi sistem raft ni adalah sistem yang terbaik lah kalau kita nak buat penanaman secara aquaponik. Okey. Kemudian kita tengok yang kedua, sistem ebb dan flow ni Okey. Kalau kita tengok susah sikit reka bentuk dia. Yang tadi lebih ringkas. Okey, jadi kita tengok dulu. Sistem ni dikenali sebagai sistem pasang surut. Okey, sistem pasang surut lah. Maksudnya air akan dipasang masuk ke dalam tangki bekas tanaman tadi, kemudian akan dibuang semula masuk ke dalam tangki air lah. Tu dia panggil pasang surut. Okey, kita tengok berfungsi dengan menggunakan loceng sifon. Loceng sifon tu maksudnya yang tengah tu. Okey, yang berfungsi seperti pelampung pada tangki simbah. Maksudnya dia serap air lah. Dia membuang air. Okey, bezanya pelampung akan menghentikan aliran air apabila sudah penuh. Okey, kalau kita kita pergi toilet, okey, nak flush tu kan. Okey, pelampung tadi tu tangki simbah tadi tu dia akan masuk air lah. Okey, jadi pelampung tu dia akan naik mengikut paras air, kemudian bila air tu dah penuh dia akan berhenti. Okey, air yang nak masuk tadi dia berhenti. Itu fungsi pelampung. Tetapi sifon ni, loceng sifon ni pula dia mengeluarkan air bila penuh. Bila dah penuh masuk dalam bekas dia tu, dia akan mengeluarkan air. Okey. Kemudian sistem ini adalah sistem sederhana jika dibandingkan dengan sistem raft dan sistem NFT. Okey, ada satu lagi sistem NFT. Maksudnya tak berapa baguslah sistem ni. Jadi kita tengok gambar dia. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini. Ini adalah loceng sifon.
Okey, loceng sifon. Okey, air akan diserap masuk melalui tangki ni lah. Bukan tangki, apa kita panggil, pump ni. Dia naik ke atas. Kamu cuba tengok ada anak panah warna merah. Okey, air masuk ke dalam bekas penanaman. Bila kita pump lah. Okey ni, pump air menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Bekas tanaman yang ada pokok tadi. Okey, jadi bila kita buka pump, air akan naik mengikut sistem pengaliran ni. Kamu tengok sistem pengaliran yang dibuat anak panah ni. Masuklah di dalam bekas tanaman ni. Yang ada ni media dia, kita pakai media tanaman hidroton. Okey, bermaksud bila air masuk, kita panggil air ni jadi air pasang lah. Okey, masuk dekat sini. Kemudian air ni akan masuk dalam loceng sifon ni. Okey, bila dia dah penuh, automatik air akan keluar ke bekas. Okey, dia akan keluar bila dalam loceng sifon ni dah penuh. Okey, dia automatik akan keluar ke bawah lah air tadi. Okey, itulah proses dia. Okey. Kemudian kita tengok seterusnya sistem yang ketiga, iaitu sistem NFT, Near Film Technique. Okey, yang ni adalah sistem ni seolah-olah macam sistem raft. Jadi yang terbaik tadi sistem raft. Yang terendam terus akar dia tu. Okey, yang nombor 2 adalah sistem NFT lah. Yang terbaik. Yang nombor 3 adalah sistem ebb and flow tadi. Okey. Jadi kita tengok sistem NFT ni tidak menggunakan media penanaman. Okey, dan akan menyentuh lapisan air yang mengalir. Okey, maksudnya samalah dengan raft tadi. Akak dia duduk dalam air. Macam yang tadi tu akak dia tak duduk layak. Bila air pasang baru akak dia terendam dalam air tu. Kemudian bila air tu surut, akak tu tak ada air lah. Okey. Itu beza dia. Kemudian kita tengok air yang mengalir tidak bertakung. Dan sentiasa mengalir dengan cepat. Kita tengok lagi ya. Kelebihannya, air yang digunakan untuk mengairi tumbuhan adalah sedikit. Okey, kita fokus kepada gambar dia. Macam mana yang dia kata sistem NFT ni. Okey, maksudnya sistem NFT ni akak dia masih terendam juga di dalam air, tetapi sikit saja air dia. Macam sistem raft tadi, dia terendam penuh kan. Jadi yang ni terendam sikit saja. Okey, air yang dipam ni, air pam. Okey, masuk dalam ni, sentiasa mengalir turun kat sini. Tu dia ada lubang tu, masuk balik dalam tangki ikan air tu. Jadi kitaran dia berputar lah. Okey, dia macam ni. Jadi tu sebab dia kata air yang digunakan adalah sedikit. Sentiasa mengalir, tak terendam. Beza dia dengan raft tadi. Raft tadi dia terendam terus. Okey, itu perbezaan dia. Jadi yang ni nombor 2 terbaik lah. Yang nombor 1 terbaik tadi adalah raft. Sebab akar tu boleh sedut terus. Duk terendam sedia kan dalam air tu. Jadi akar tadi boleh sedut nutrien ataupun makanan tadi daripada tangki ikan tu. Okey. Kemudian okey, kita tengok dah kita tahu dah tiga-tiga jenis sistem reka bentuk ni. Kita tengok dulu perbandingan. Kamu boleh rujuk muka surat 122 buku teks. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia dah letak perbandingan dekat sini. Okey, ada 3 raft, ebb and flow, NFT. Okey, ada 3 jenis ni. Kita tengok ciri yang dia tengok. Yang pertama, penambahan jirim tumbuhan. Okey, jisim tumbuhan. Okey, penambahan jisim tumbuhan. Jadi raft ni adalah 2. Kamu tengok belah bawah ni. 2 apa dia? 2 adalah baik.
Okey, 2 baik, 3 terbaik. Jadi 1 sederhana, kurang baik lah. Jadi kalau kita tengok kat sini, Raf kurang baik, sederhana lah, dia berada di tengah. Yang paling terbaik adalah yang ni, penambahan jisim, tumbuhan. Kalau kita tengok ciri yang kedua adalah pertumbuhan bebas. Okey, pertumbuhan bebas tumbuhan boleh dekat nombor 3 juga. Okey. Kemudian kita tengok oksigen terlarut ataupun pengantian air ataupun kekondaksian yang ni. Okey, semuanya hampir sama. Dan yang terakhir kita tengok dari segi ikan, nisbah penukaran makanan, kadar pertumbuhan tertentulah untuk ikan pun sama. Okey. Jadi kalau tengok daripada 3 ni berdasarkan Wilson ni orang ni adalah boleh dekat siapa? Dekat ebb and flow lah yang terbaik. Itu perbandingan dia. Okey. Jadi setakat ni saja kelas kita. Saya harap cikgu saya harap kamu semua dapat memahami 3 jenis sistem aquaponik. Okey, sekian saja. Terima kasih.